Assalamualaikum, saya Nur Emilia Atika binti Muhammad Nizam dari kumpulan 2 ingin membentangkan sintaksis dan juga semantik. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri pada Nur Fatih Alisa binti Muhammad Zawawi, Nurul Azrin Syafiqah binti Abu Samah, Nur Ain Masara binti Muhammad Afendi, Aina Nabiha binti Muhammad. Latar belakang kajian. Sintaksis merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, binaan atau konstruksi sesuatu ayat. Bagi sintaksis, ia merangkumi urutan, intonasi dan partikel atau kata tugas. Manakala semantik pula merupakan kajian tentang teori referensi atau teori makna. Rujukan merujuk benda, konsep atau pelakon yang dirujuk dan merupakan lambang yang merujuk bentuk tulisan yang mewakili perkataan yang diujarkan. Manakala objektif kajian kami pula terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah menghurai dan menjelaskan tentang makna unsur-unsur yang terdapat dalam bidang semantik. Yang kedua, mengenal pasti konsep dan alat sintaksis yang digunakan dalam binaan ayat. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis unsur yang terdapat dalam bidang semantik dan juga sintaksis. Kaedah kajian. Kaedah kajian yang digunakan oleh kumpulan kami ialah menggunakan kaedah rujukan laman sesawan, iaitu pengkaji mencari bahan di laman sesawan yang berkaitan dengan tajuk, antaranya melayari laman Wikipedia, blog, artikel, jurnal dan sebagainya. Batasan kajian. Data yang digunakan untuk kajian ini hanya menggunakan data yang diperolehi dari sumber internet dan juga nota ringkas pengantar linguistik yang telah diberikan oleh pensyarah. Dari segi analisis pula, kajian ini dibuat dengan menganalisis bidang linguistik yang dipilih dari tajuk sintaksis dan semantik. Definisi konsep. Menurut Nick Safiah Karim 1993, sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, binaan atau konstruksi ayat. Definisi konsep bagi semantik pula. Semantik menurut Kamus Definisi keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Menurut Abdullah Hassan, sintaksis merujuk kepada istilah untuk mengkaji pembentukan ayat, iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi klausa dan ayat yang merupakan unit yang terbesar. Satu yang paling kecil atau ringkas yang dibincangkan dalam sintaksis ialah frasa dan satu yang paling besar ialah ayat. Alat sintaksis ialah alat yang digunakan untuk menghubung kata-kata menjadi kelompok dengan struktur tertentu. Antara alat sintaksis ialah urutan kata, bentuk kata, intonasi dan partikel atau kata tugas. Yang pertama ialah urutan. Urutan kata ialah kedudukan satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah konstruksi sintaksis. Urutan akan menentukan sama ada makna gramatis ataupun tidak. Yang kedua ialah bentuk kata. Bentuk kata berperanan dalam menentukan makna ayat. Ia ditentukan oleh kehadiran imbuhan. Imbuhan menggambarkan makna sesuatu ayat itu gramatis ataupun tidak. Sebagai contoh, ubi tanam Ali. Ayat di atas menunjukkan ayat yang tidak gramatis kerana kehadiran kata tanam tidak diikuti dengan imbuhan menyebabkan konstruksi ayat itu tidak gramatis. Yang ketiga pula ialah intonasi. Intonasi ialah akhir suatu konstruksi ayat mesti mempunyai tanda baca nokta, tanda baca koma dan tanda baca soal ataupun tanda baca seru untuk menyatakan bahawa tanda baca dalam bahasa tulisan mempunyai peranan yang amat penting. Yang dihasilkan dari pembacaan tanda baca akan membawa maksud yang berbeza. Yang keempat ialah partikel ataupun kata tugas. Partikel atau kata tugas berperanan untuk menghubungkan satu konstituen dengan konstituen yang lain. Partikel atau kata tugas ini mempunyai ciri yang berbeza. Antara cirinya ialah jumlah terbatas, keanggotaan yang tertutup, tidak mengalami proses morfologi, makna yang gramatis, mempunyai fungsi kenahuan dan bukan leksikal. Kata. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, tetapi dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil. Kata menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis iaitu frasa. Kata juga berfungsi sebagai penanda fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis dan perangkai dalam satuan-satuan sintaksis. Kata terbagi kepada 2 jenis, iaitu kata penuh dan juga kata tugas. Kata penuh ataupun full word ialah kata secara leksikal yang memiliki makna masing-masing, merupakan kelas terbuka dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah dataran. Sebagai contoh, kata penuh
dapat mengalami proses morfologi. Seterusnya, kata tugas. Kata secara leksikal tidak bermakna tidak mengalami proses morfologi, kelas tertutup dan tidak dapat berdiri sendiri dalam ujaran. Ia merupakan kata yang termasuk dalam kategori preposisi dan juga konjungsi. Seterusnya ialah leksikon. Leksikon merupakan sekumpulan atau set perkataan yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Leksikon dan kosakata merupakan istilah yang sinonim. Kata leksikon dapat digunakan dengan fungsi atau kata adjektif. Frasa. Frasa merupakan satu binaan atau unit yang terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. Frasa juga berpotensi untuk diperluaskan. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Terdapat 4 jenis frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendinama. Frasa dapat dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu frasa endosentrik dan juga frasa exosentrik. Frasa nama. Frasa nama ialah frasa yang perkataan utama terdiri pada kata nama, kata terbitan atau kata ganti nama. Di dalam binaan frasa nama ini terdapat 2 binaan, iaitu inti plus penerang dan juga inti plus inti. Frasa kerja. Menurut Nik Safiah Karim, frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan intinya mestilah kata kerja. Kata kerja boleh hadir bersendirian atau boleh disertai dengan unsur lain. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada sepatah atau lebih. Frasa sendinama. Menurut Nik Safiah Karim, frasa sendinama ialah frasa perkataan yang terdiri daripada satu kata sendinama dan diikuti oleh frasa yang menjadi pelengkap kepada kata sendinama. Kata sendinama ini terdiri daripada kata sendi dan frasa nama yang terletak mendahului frasa nama. Sebagai contoh, alif ke Kelantan. Ke merupakan kata sendinama dan juga Kelantan ialah frasa nama. Di sini maksud kata sendinama mendahului frasa nama. Seterusnya ialah klausa. Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Klausa terbagi kepada 2 jenis, ialah klausa bebas dan klausa tidak bebas. Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri dan bersifat, manakala klausa tidak bebas pula klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Seterusnya pula ialah ayat. Ayat merupakan unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tata bahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Dalam bahasa Melayu, ayat terbahagi kepada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan. Sebagai contoh, ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya ini dapat digolongkan kepada 2 jenis, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya, ayat tanya dengan unsur tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat tanya tanpa kata tanya, manakala ayat tanya dengan unsur tanya pula ialah ayat tanya mengandungi unsur seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana dan sejak bila. Terusnya ialah proses sintaksis. Proses sintaksis yang pertama ialah pengguguran. Pengguguran merupakan proses perubahan yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan penghilangan unsur-unsur tertentu daripada binaan jenis ayat. Proses pengguguran ini terbagi kepada 3 jenis, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, pengguguran frasa predikat, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Seterusnya, proses sintaksis juga terbagi kepada proses penyusunan semula. Proses penyusunan semula ini terbagi kepada beberapa jenis, iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, penyusunan semula frasa nama sebagai objek, penyusunan semula melalui ayat songsa. Proses sintaksis yang seterusnya adalah proses perluasan. Proses perluasan ini terbagi kepada beberapa jenis, iaitu pertama, perluasan frasa nama sebagai subjek. Frasa nama sebagai subjek boleh diluaskan melalui proses relativisasi, iaitu proses pemancangan ayat ke dalam satu ayat yang. Proses perluasan yang kedua ialah proses frasa predikat. Frasa nama yang akan mengalami relativisasi mestilah berfungsi sebagai subjek dalam ayat yang akan dipancangkan. Proses perluasan yang ketiga ialah perluasan dengan kata hubung. Proses perluasan dengan kata hubung melalui proses penggabungan ayat yang melibatkan 2 konstituen yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, jika dan sebagainya. Sebagai contoh, dapat kita lihat di sini, Ain berbasikal ke sekolah, Ali berbasikal ke sekolah, dan gabungan ayat ini akan menjadikan Ain dan Ali berbasikal ke sekolah.
Dan di sini menunjukkan kata hubung. Proses sintaksis yang seterusnya adalah proses melalui proses komplementasi. Proses komplementasi ialah proses yang mengubah sesuatu ayat menjadi satu perasaan nama dan memanjangkannya pada suatu ayat yang lain sehingga menghasilkan perluasan kepada ayat tersebut. Bidang kajian seterusnya ialah bidang semantik. Semantik adalah bidang kajian yang mengkaji makna kata dan ayat. Dalam bidang semantik ini terdapat dua perkara yang kita akan bincangkan. Yang pertama ialah rujukan. Rujukan merupakan benda konsep ataupun perilaku yang dirujuk. Seterusnya lamban. Lamban merujuk kepada bentuk tulisan yang mewakili perkataan yang diujarkan. Berikut merupakan hubungan antara rujukan, kata, makna dan lambang. Jenis makna. Makna dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu makna leksikal, makna ketatabahasaan dan makna konteks. Makna leksikal ialah makna yang dimiliki atau yang ada pada perkataan dengan tidak mengambil kira konteks makna yang sebenar. Makna ketatabahasaan wujud melalui proses yang gramatis seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Selain itu, makna konteks ialah makna kata yang wujud dalam suatu konteks dengan mengambil kira tempat, waktu dan lingkungan peristiwa. Makna rujukan pula ialah makna yang mempunyai rujukan atau acuan. Sebagai contoh, kata rumah ialah kata yang bermakna rujukan kerana wujudnya acuan di dunia nyata. Manakala, makna bukan rujukan ialah makna yang tidak mempunyai rujukan. Denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ialah makna asli atau makna sebenar, manakala makna konotatif ialah makna lain yang ditambah pada makna denotatif yang ada hubungannya. Makna konseptual ialah makna yang dimiliki oleh leksikon yang terlepas daripada apa-apa konteks atau asosiasi. Makna asosiatif ialah makna yang dimiliki oleh leksikon akibat wujudnya hubungan leksikon itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Makna stilistik, afektif dan kolokatif. Makna stilistik ialah penggunaan kata berasaskan perbezaan sosial atau bidang kegiatan seperti kata rumah, kediaman, tempat. Manakala makna afektif pula bermaksud perasaan penutur terhadap pendengar atau objek yang dibicarakan. Makna kolokatif pula ialah ciri makna tertentu yang dimiliki oleh kata daripada sejumlah kata yang bersinonim sehingga kata itu sesuai dengan pasangan tertentu sahaja. Makna kata. Setiap kata mempunyai makna iaitu makna leksikal, denotatif atau konseptual. Semua makna ini masih bersifat umum, kasar dan kurang tepat. Manakala makna istilah pula merupakan makna yang pasti, jelas, tidak meragukan walau dalam konteks apapun. Istilah bersifat bebas, konteks dan digunakan dalam disiplin ilmu khusus. Seterusnya makna idiom. Idiom adalah satu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari mana-mana unsur sama ada secara ketatabahasaan atau leksik. Makna idiom dapat dibahagikan kepada dua, iaitu idiom penuh dan idiom sebahagian. Idiom penuh merupakan idiom yang semua unsurnya diserap menjadi satu kesatuan makna, manakala bagi maksud idiom sebahagian ialah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya. Makna peribahasa. Peribahasa ialah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan maksud tertentu seperti pepatah, bidalan, perbilangan dan perumpamaan. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat dilacak daripada makna unsurnya kerana kewujudan asosiasi antara yang tersurat dengan yang tersirat. Pertama, pepatah. Pepatah akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Ia mempunyai dua kerat atau dua patah. Sebagai contoh, ni berputar ombak bersambung. Seterusnya pula ialah bidalan. Bidalan ialah perkataan yang mempunyai pengertian berkaitan dengan sikap dan tingkah laku manusia. Bidalan ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kata-kata nasihat dan juga bahan sindiran. Seterusnya perbilangan. Perbilangan mempunyai dua baris dan disebut sebagai orang membilang dan isinya seolah-olah menjadi pegangan hidup. Sebagai contoh perbilangan ialah bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Relasi makna bermaksud hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lain. Manakala dari segi istilah pula, relasi makna adalah hubungan kemaknaan antara sebuah kata atau satuan bahasa dengan kata atau satuan bahasa yang lain.
Relasi makna ini dapat dibahagikan kepada beberapa aspek. Yang pertama, pertindaan makna, homonim, ambiguity, antonim, hyponim dan juga sinonim. Yang pertama ialah sinonim. Sinonim dari erti etimologi ialah bermaksud nama lain untuk benda atau hal yang sama. Terdapat beberapa contoh yang membawa makna sinonim, antaranya pandai bersamaan dengan pintar. Seterusnya ialah antonim. Antonim merupakan kata-kata yang berlawanan dengan makna. Ia juga disebut sebagai mini komplementari, iaitu butir leksika yang memiliki ciri semantik bersama namun juga memperlihatkan kontras makna dan bahkan perlawanan makna. Antonim ini bersifat dua hala, antaranya ialah amanah bersamaan dengan curang, asli lawannya tiruan, bantah lawannya setuju. Seterusnya pula ialah polisemi. Polisemi menurut Kamus Dewan dan Bahasa, polisemi diistilahkan sebagai sesuatu bentuk kata, ungkapan ataupun ujaran yang mempunyai lebih daripada satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain. Polisemi ini berlaku disebabkan beberapa perkara, antaranya adanya perluasan makna. Perluasan makna ini adalah perkataan asal yang mendukung makna yang khusus diberikan makna yang lebih bersifat umum. Contoh, alamat makna asalnya ialah butir-butir keterangan sesuatu tempat seperti alamat rumah, tetapi kemudian diperluaskan maknanya kepada tanda. Kedua ialah penyempitan makna. Kataan yang asalnya memiliki makna yang umum, namun makna itu kemudian menjadi lebih khusus. Contoh, ustazah. Makna asalnya ialah guru wanita, tetapi disempitkan menjadi guru wanita yang mengajar mata pelajaran pendidikan Islam sahaja. Seterusnya adalah hyponim. Hyponim bermaksud perkataan yang mempunyai makna yang boleh mencakupi makna perkataan lain. Seterusnya, homonim. Istilah homonim merupakan dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafaznya, tetapi maknanya berbeza kerana asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibezakan menjadi homograf dan homofon. Homograf adalah istilah yang sama ejaannya tetapi berbeza sebutannya. Homofon adalah istilah yang sama lafaznya tetapi berbeza ejaannya, seperti masa dengan masa, sanksi dengan sanksi. Seterusnya adalah ambiguity. Ambiguity atau ketaksamaan bermaksud kata yang bermaksud ganda atau mendua makna. Sebagai contoh, perkataan yang mempunyai ganda makna ialah buku sejarah baru. Buku sejarah itu baru atau boleh juga dikatakan sebagai buku itu berisi sejarah zaman baharu. Terusnya ialah penggeseran makna. Penggeseran makna ini bermaksud penggantian lamban asal dengan lamban tambahan yang lebih halus, sopan, tetapi masih ada kaitan makna yang erat. Dan terakhir ialah pertindanan makna. Pertindanan makna bermaksud berlebih-lebihan penggunaan unsur segmental dengan suatu bentuk ujaran. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kajian yang berkait dengan semantik dan juga sintaksis merupakan satu cabang yang penting dalam pengajian bahasa. Hal ini bagi memastikan sesuatu binaan ayat ataupun struktur ayat yang dimiliki itu lebih gramatis, mantap dan juga mudah difahami oleh para pembaca.